pertumbuhan sekunder. Okey. Pertumbuhan sekunder. Tumbuhan monokot tumbuhan yang berkulit tebal tu. Okay, hari ni kita akan sambung pertumbuhan sekunder tumbuhan monokot. Okey. Kita tengok kat sini dia kata kebanyakan tumbuhan monokot tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Seperti yang kelas yang lalu kita belajar kalau pertumbuhan primer mesti semua tumbuhan wajib lalui. Kalau pertumbuhan sekunder dia khas. Maksudnya dia adalah untuk yang tertentu sahaja. Okey. Kita ulang balik. Kalau pertumbuhan primer untuk semua tumbuhan. Untuk semua tumbuhan wajib mengalami pertumbuhan primer. Kalau pertumbuhan sekunder hanya tumbuhan tertentu sahaja seperti Drosera, aloe vera dan Avega species. Okay, kita tengok penjelasan yang lebih ni. Okey, apakah kepentingan pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder? Kita tengok kepada yang lebih cantik sikit. Okey. Saya pakai yang ni. Okey. Okey. Kepentingan pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer. Okey, yang pertama ia membenarkan pemanjangan pokok agar penyerapan okey, ini kita terangkan pasal pertumbuhan primer, yakni semua tumbuhan wajib adalah pertumbuhan primer saya cakapkan tadi. Okey, maksudnya maksudnya fungsi dia adalah untuk memanjangkan pokok. Okey. Yang kita katakan tumbuhan ni meninggi makin meninggi. Makin meninggi. Jadi agar dapat menyerap cahaya matahari untuk menyedapkan fotosintesis. Kalau pokok tu rendah taruh ni je, macam mana dia nak bersaing dengan pokok-pokok yang lain yang lebih tinggi daripada dia? Sebab itulah pentingnya pertumbuhan primer. Okey, dia kata kat sini phloem primer dapat mengangkut fotosintesis. Kita belajar dari phloem mesti dia angkut hasil fotosintesis. Kalau xylem dia angkut air dan garam, mineral. Ya, seperti bawah ni. Okey, kita ingat phloem mesti diangkut hasil fotosintesis. Dari mana ke mana? Dari daun ke bahagian tumbuhan. Kalau xylem dia angkut air. Dari tanah lah kan, air daripada tanah. Mana? Daripada langit kan. Boleh fikir logik yang tu. Xylem primer dia angkut air dan garam mineral dari tanah melalui akar ke daun. Okey? Kita kena faham yang itulah. Kalau phloem dia angkut fotosintesis. Fotosintesis berlaku dekat daun bukan dekat akar. Jadi kita boleh fotosintesis ni berlaku dekat daun. Jadi mestilah hasil tu daripada daun ke seluruh tumbuhan. Kalau phloem dia angkut air, air datang daripada tanah. Air dia tak boleh muncul daripada langit. Mustahil air. Hujan memanglah dia jatuh pada tanah dulu. Okey, jadi akar dia angkut air dan garam mineral ke daun. Okey. Xylem primer memberikan sokongan. Kita belajar dah hari tu, kalau xylem diberikan sokongan, dia angkut hasil macam-macam. Kalau xylem primer ni dia bagi sokongan kepada tumbuhan herba atau tumbuhan muda. Apakah itu tumbuhan herba? Tumbuhan herba seperti kita tahu macam tumbuhan yang batangnya lembut, senang dipatahkan. Contoh kalau yang dekat macam kita selalu tengok macam pokok bunga matahari, bunga raya kan. Kan kita senang patahkan bunga raya tu kan. Itu adalah xylem primer. Kan kita macam susah sikit nak patahkan tu kan. So itulah fungsi xylem primer ni dia keras. Okey. Kita tengok pertumbuhan sekunder pula. Okey, pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder dia kata dekat sini memberikan kestabilan. Kita cakapkan tadi pertumbuhan sekunder hanya untuk pokok-pokok tertentu sahaja. Jadi kalau kita tengok pokok-pokok tu tinggi, maksudnya dia mengalami pertumbuhan sekunder. Macam contohnya pokok kelapa, pokok rambutan kan. Okey, tengok kestabilan. Okey, dia kata dia berikan kestabilan kepada tumbuhan untuk menambah diameter batang. Okey, ada ke pokok tinggi tapi batang dia kecil. Macam mana? Diameter batang dia kecil. Okey, tak ada. Kita tengok pokok paling besar kat dunia dekat hutan Amazon. Diameter dia hampir 100, tak silap lah, lebih 200 meter macam tu. Okey, makin besar diameter pokok, makin tinggi ketinggian dia. Okey, dan kita cakapkan tadi, kalau pertumbuhan misi ia melibatkan sokongan mekanikal. Okey, ia juga menghasilkan lebih banyak tisu xylem dan tisu phloem. Kita dah belajar dari itu, kalau tisu xylem dengan tisu phloem, ia berfungsi, kalau tisu ni, dia berfungsi untuk menggantikan tisu yang buruk, tisu yang rosak.
Okey. Ia menghasilkan tisu xilem dan phloem berterusan. Ini bagi menggantikan tisu xilem yang tua atau dan rosak. Okey. Pentingnya pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Okey, tengok lagi ni, menghasilkan kulit kayu yang kuat dan tebal. Contoh kulit kayu kuat dan tebal macam pokok macam pokok rambutan lah, senang cerita. Kan dia punya tu merekah, tapi bila dia merekah tu dia tebal. Okey, itulah contoh dia. Berkaitan dengan seperti kita tahu macam serangan patogen, serangan serangga kan, gigit-gigit semua tu, okey. Kecederangan fizikal ataupun serangan patogen. Okey, ia juga mampu hidup lebih lama dengan meningkatkan peluang penghasilan biji benih dan membiak. Okey. Seterusnya kita tengok perbandingan. Okey, ini jadual ni kecil macam buku teks, jom kita tengok ni pula. Okey, saya gunakan dua nota ni. Perbandingan dia. Perbandingan. Dia tak tunjuk. Perbandingan. Oh, dia tak tunjuk kat sini. Okey, kita tengok perbandingan antara pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Kita tengok persamaan dia. Okey, kita tengok persamaan dia. Dia masih sama meningkatkan saiz tumbuhan secara tetap. Ia juga berlaku pada tumbuhan berkayu. Ia juga melibatkan pembahagian sel secara mitosis. Seperti yang kita tahu, xilem dan phloem akan membahagi tisu tu untuk membaiki tisu yang tua atau rosak tadi kan. Okey, itulah persamaan dia. Kita tengok perbezaan dia. Kita tengok perbezaan meliputi aspek tisu meristem yang terlibat. Okey, kita tengok kalau primer dia mesti melibatkan apex A dan P, akar dan pucuk. Kita belajar dah video pertama tu saya bagi dah. Okey, meristem apex. Apex. A untuk akar, P untuk pucuk. Okey. Daripada kalau pertumbuhan sekunder, dia kata meristem lateral. Ia melibatkan vaskular dan cambium gabus. Okey, kita tengok daripada bahagian pertumbuhan yang mengalami pertumbuhan. Ia berlaku dekat akar. Okey, kalau primer ni tertumpu pada akar untuk dia serap lebih banyak air. Okey, kalau pertumbuhan sekunder dia akan terhenti kepada berlaku pada pertumbuhan primer setelah terhenti pada batang dan akar yang telah menjadi matang. Maksudnya pertumbuhan sekunder juga ada limit dia. Bila dah cukup limit, dia stop dah buat kerja. Okey, kita tengok arah pertumbuhan. Arah pertumbuhan dia memanjang. Okey, dia memanjang. Kalau pertumbuhan dia berlaku secara jejari. Okey, kita tengok yang seterusnya perbandingan antara pertumbuhan primer dan sekunder. Kita tengok daripada kesan pertumbuhan. Yang ni peningkatan pemanjangan batang dan akar tumbuhan. Yang ni pula peningkatan ukur lilit batang. Kita cakapkan tadi, kalau pertumbuhan sekunder dia nak tinggi. Bila dia nak tinggi mesti melibatkan ukur lilit atau kita panggil dia diameter. Okey, apakah tisu atau struktur yang terbentuk? Yang pertama epidermis lah. Epidermis ni kulit. Kulit pokok. Okey. Tisu vaskular. Tisu vaskular ni kita ingat primer dan phloem. Kan kita tadi kata dia akan terus membahagi. Tisu itulah akan terus membahagi. Tapi bila dekat pertumbuhan sekunder, dia lain tau. Tengok apa yang beza. Kulit kayu sama. Kulit kayu pula. Epidermis tu lain tau. Epidermis tu luar lagi. Kulit kayu yang tebal sikit. Okay. Peridoxima, cambium gabus dan tisu gabus. Lenticel dan tisu vaskular sekunder. Tengok tu. Kehadiran tisu berkayu. Kalau tumbuhan primer, dia tidak mempunyai tisu berkayu. Kalau dia tumbuhan sekunder, dia ada tisu berkayu. Macam tadilah, dia nak bagi tinggi, diameter kena tebal. Okay? Ketebalan kulit kayu. Tengok ni. Yang ni nipis, primer nipis. Pernah kita tengok kulit kayu pokok cili tebal? Tak kan, nipis je. Okay, kalau kulit kayu pokok durian, tebal lah. Okay. Kehadiran gelang tahunan. Okey, gelang tahunan seperti yang cakap hari tu, kalau primer dia memang takkan lalui. Okey, gelang tahunan ni hari tu dah belajar dah, saya ulang balik. Saya ulang sikitlah. Gelang tahunan adalah seperti dia terbentuknya phloem primer, phloem sekunder yang saya ajar hari tu. Kalau dia akan sentiasa wujud kalau sekunder, sebab apa dia nak bagi tinggi lagi. Dia akan terus membahagi. Okey, kita tengok yang seterusnya. Kepentingan tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder dari segi ekonomi. Kita tengok nota yang ni senang. Okey.
Dari segi ekonomi, tengok ni. Nilai ekonomi yang sangat tinggi. Bila sesuatu tu bernilai, kita boleh jadikan dia sebagai sumber ekonomi di Malaysia. Contohnya pokok kayu balak. Okay? Pokok kayu balak ni banyak fungsi dia. Contohnya macam pembuatan kertas, pembuatan meja-meja, macam itulah. Kayu yang kuat dan keras. Sesuai untuk struktur rumah bot, perabot, pagar, pintu dan lain-lain. Perabot kelihatan menarik dan dapat jadikan barang perhiasan dan kehadiran gelang tahunan. Kan kita cakap tadi gelang tahunan ni berfungsi untuk memastikan pokok tu sentiasa dalam keadaan yang baik dan dalam keadaan yang terbaik. Okey, kita tengok kayu dan kulit pokok setengah tumbuhan seperti pokok merawan atau pokok meranti menghasilkan minyak, resin dan minyak, dan dikomersialkan sebagai varnis, yakni bahan pelekat ataupun minyak wangi dan ubat-ubatan. Ada kelebihan tertentu. Tumbuhan berbunga boleh jadi tumbuhan hiasan. Contoh tumbuhan berbunga macam tumbuhan ada pokok tu lupa lah nama, pasti ada lah. Okey, jualan buah-buahan seperti buah mangga kan, buah manggis. Okey, dapat menjana pendapatan ekonomi negara. Sebab itulah Malaysia sumber ekonomi yang penting adalah daripada sektor pertumbuhan. Okey. Tengok seterusnya. Lengkung pertumbuhan. Inilah kita akan bincang. Lengkung pertumbuhan dia ada 3 jenis jenis tumbuhan berdasarkan kitar hidup ya. Kitar hidup yang pertama tumbuhan musim. Tumbuhan musim ni macam tumbuhan yang tumbuh bermusim lah, dui musim, 2 kali dui tu, dan tumbuhan saka. Kita tengok tumbuhan semusim. Tumbuhan semusim. Okey. Tumbuhan semusim mempunyai satu kitar hidup untuk semusim atau setahun. Biasanya mati selepas melengkapkan kitaran biologinya. Okey, maaf tadi. Bermula daripada percambahan sehingga diakhiri berbunga atau penghasilan biji benih. Macam padi dia ada musim dia, musim padi. Pokok labu, pokok ikan ni bukan boleh tumbuh selalu. Ada musim dia. Okey, kita kena ingat ni. Tumbuhan semusim. Okey. Kita tengok tumbuhan dui musim lah. Dui musim. Dui tu maksudnya 2. Dan masa 2 tahun dengan 2 musim. Okey, dan untuk melengkapkan kitar hidupnya. Okey, musim yang pertama, saya ganggu. Okey. Okey, musim yang pertama, pertumbuhan tampang, struktur akar dan batang. Pertumbuhan kedua yakni pembiakan. Okey, ni kita tengok kebanyakan tumbuhan dui musim beriklim sederhana. Iklim sederhana ni bukan macam di Malaysia tak silap. No, Malaysia sederhana tu hal istiwa lah, tak silap. Okay. Setengah mengalami pertumbuhan tampang, yakni proses pertumbuhan akan terhenti seketika pada musim sejuk. Maksudnya waktu musim sejuk dia tak boleh untuk bertumbuh. Dia akan merencatkan pertumbuhan pokok. Okey, apabila memasuki musim bunga dan musim panas, dia boleh jalankan, diteruskan untuk membiak. Sebab apa? Sebab dia cahaya matahari ataupun suhu yang sesuai, persekitaran yang sesuai. Tumbuhan akan berbunga menghasilkan buah serta biji benih dan akhirnya tumbuhan akan mati. Macam pokok kobis, lobak merah dan pokok bunga balung ayam. Okey. Kita tengok tumbuhan saka. Tumbuhan saka tumbuhan yang hidup lebih daripada 2 tahun. Lebih daripada 2 musim lah. Ada jangka hayat yang panjang depend kepada spesies dan keadaan. Okey, dia bergantung kepada spesies pokok tu ataupun keadaan sekeliling. Okey. Yang kita dapat dikelaskan kepada tumbuhan kayu saka ataupun tumbuhan herba saka. Okey. Kebanyakan tumbuhan saka mampu berbunga dan berbuah berkali-kali sepanjang hidupnya. Okey. Ada struktur yang dapat beradaptasi dengan persekitaran dan perubahan suhu. Contohnya kita selalu tengoklah rumput. Contoh paling mudah rumput. Adakah rumput mati 1 tahun? Tak logik. Biasa kalau mati setahun tu sebab tak siram je. Okey, pokok bunga raya kita dapat tengok ataupun pokok mangga. Okey. Tengok seterusnya. Lengkung pertumbuhan. Yes, ini kita akan ni ya. Okey, saya tukar pen. Okey. Dia kata kat sini lengkung pertumbuhan. Kebanyakan organisma lengkungnya seperti sigmoid. Okey, sigmoid kita kena ingat bentuk dia macam kail tau macam ni. Okey, dia macam ni lah.
Dia macam kat buku teks tu. Dia macam kita pakai macam kita macam kail macam kail lah. Tak macam kail sangat. Okey. Kita tengok berbentuk side. Okey, kita tengok daripada sini dulu. Okey, kita tengok dari peringkat A. Saya guna duit lagi tu. Okey. Kita tengok pada peringkat A, penurunan jisim kering. Kita tengok dia turun sat ni. Sat saya padam. Okey, kita tengok pada peringkat A. Dia kata penurunan jisim kering. Masa tengok dia turun sat kan sini. Dia turun sat. Dia turun. N. Makanan disimpan dalam cotyledon dan digunakan untuk percambahan sebelum menjalankan fotosintesis. Okey. Pada peringkat B, jisim, peningkatan jisim. Tengok dia naik kan waktu B ni. Dia meningkat. Dia meningkat. Dia meningkat Zat. Dia meningkat. Pada peringkat malar sikit. Dia malar. Dia lurus. Okey. Dan dia peringkat D, penurunan. Dia turun sikit. Dia turun. Inilah lengkung yang kita panggil dia sigmoid. Okey. Pada peringkat D berlaku secara perlahan-lahan disebabkan penuaan dan kadar fotosintesis yang rendah. Menyebab apa? Maksudnya pokoknya akan menua juga tau. Jadi inilah bagaimana contoh kalau pokok tu nak mati, tanda-tandanya keguguran daun ataupun keguguran bunga daun dia warna dah mati kan, dia turun, angin ditiup. Dan kalau daun termati dan ia dapat menyebarkan biji benih lah. Okay, kita tengok lengkung pertumbuhan dwi musim. Okay, pertumbuhan dwi musim berbentuk sigmoid. Okay, dia bentuk sigmoid, tapi dia ingat kalau dwi ni mesti ada dua. Maksudnya ada dua lengkung. Lengkung, tapi bukan lengkung macam ni, lengkung sigmoid. Kita kena ingat macam tu. Tu kita kena naikkan lagi sekali, naik macam tu. Gitulah contoh. Okey. Kalau dwi musim, ingat D untuk dua. Okey. Bentuk dua lengkung. Musim pertama, okey kita tengok ni pembahagi dia. Okey, musim pertama tumbuhan menghasilkan daun dan fotosintesis. Yang kedua, makanan disimpan dalam umbisi. Okey, musim kedua pula kita tengok makanan disimpan digunakan untuk menghasilkan bunga dan biji benih. Maksudnya pada masa pertama, yang ni saya tulis satu ni, dia kumpul makanan dulu. Jadi yang kedua ni dia digunakan makanan tu untuk pertumbuhan ataupun bunga biji benih. Contoh lagi tu. Kita tengok lengkung tumbuhan saka pula. Tumbuhan saka ni yang jenis hidup macam mana lebih daripada 2 tahun. Jadi kita boleh katakan terdiri daripada julukan sigmoid yang kecil. Okey, kita tengok sigmoid tu. Kita boleh zoom. Okey, saya tunjuk sigmoid je. Sigmoid dia kecil tapi tak dapat dah tunjuk. Okey. Tapi nampak sigmoid. Dia bentuk macam kail. Tapi dia lebih kecil. Dia bentuk di atas lagi. Bentuk atas lagi. Sigmoid yang kecil. Kita faham sigmoid tu macam kail. Okay, kita tengok penjelasan dia. Terdiri daripada sigmoid yang kecil. Maksudnya kecil lah. Okay, logik dia kecil. Okay. Lengkung pertumbuhan setiap tahun berbentuk sigmoid. Okay. Ni tahun tau. Ni dia tahun. Sebab itulah kecil. Okay. Dia ikut berdasarkan tumbuhan. Contoh kalau pokok kelapa tu hidup 5 tahun sampai 5 tahun lah. Jangan kita buat sampai 10 tahun pula. Salah nanti graf buat. Okey, kadar pertumbuhan dia tinggi waktu musim bunga dan musim panas. Kat Malaysia waktu sejuk, musim sejuk tak adalah. Jadi sebab itulah kebanyakan pokok dapat hidup lama. Okey, kita tengok kadar pertumbuhan menurun waktu musim sejuk. Mungkin macam contoh musim hujan ataupun yang lain-lain. Okey, itu habis terus. Jadi kita habis baru 19 minit. Okey. Nak terus kepada bab 2 ke? Sana. Boleh, okey. Saya nak buka file. Boleh, okey. Set.
kita akan habiskan semua subtopik ni baru boleh kita bincang soalan exam macam tu lah. Baru boleh ni. Okey, bab 2 struktur dan fungsi daun. Okey, ni agak susah jadi kita akan pay attention lah. Struktur daun. Kita tengok yang ni. Okey. 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 Start. Okey. Kita mulakan struktur daun. Okey. Daun adalah organ utama tumbuhan menjalankan fotosintesis. Okey, kita kena ingat kalau manusia organ terpentingnya adalah jantung. Sebab apa jantung? Sebab apa jantung penting untuk mengampun darah kepada seluruh badan agar sistem badan kita ni elok. Kalau daun, kalau tumbuhan pula, sistem organ ataupun organ penting dia adalah daun. Sebab untuk menjalankan fotosintesis, akar hanya mampu menyerap air. Okey, daunlah paling penting. Okey, struktur daun ada struktur luar dengan struktur dalam. Macam mana sudah ada luar kulit, dalam isi. Macam tu. Okey, kita tengok struktur luar. Adanya lamina. Okey, lamina. Apa benda lamina? Kita ingat L. L ni merujuk kepada leper. Okey, maksudnya lamina, leper. Okey. Lamina ni bahagian daun yang berbentuk leper dan nipis, rata dan berbentuk berwarna hijau. Okey, lamina ni permukaan luar daun. Okey. Leper untuk menghasilkan permukaan yang luas. Biasanya kalau permukaan yang luas, permukaan yang leper, dia mestilah untuk mengandungi sel-sel yang terdedah ataupun misi sel yang menjalankan fotosintesis. Okey. Kat lamina ni kita ingat kat lamina kita ingat ada sel kloroplas paling banyak. Okey. Kita tengok nipis dia tu dapat mengisyaratkan gas-gas join fotosintesis meresap dengan cepat ke bahagian dalam daun. Okey. Petiole. Kita tengok petiole. Ada tak kat sini? Petiole. Oh, sini petiole. Petiole tangkai daun ya. Yang kita panggil tangkai daun tu kita petik kan. Itulah petiole. Tangkai daun yang menyambungkan lamina pada batang. Okey, lamina. Dah bergabung English tak. Okey. Menganjur kepada lamina dalam berbentuk jaringan urat yang support lamina. Maksudnya petiole ni dia menyambungkan lamina dengan batang daun. Dia macam contoh kalau ambil daun, kita patahkan, kita akan tengok berbentuk limpih je tu. Penyambungan lamina dengan tu. Maksudnya itu adalah petiole. Okey, struktur di dalaman lamina daun. Okey. Majoriti tumbuhan lamina daun tersusun supaya tak bertindih. Daun dapat cahaya optimum supaya untuk proses fotosintesis. Okey, kita kena ingat kalau untuk tumbuhan menjalankan fotosintesis, kloroplas tu mesti dalam keadaan yang tersusun dan paling baik. Kita belajar kan. Form 4 saya tak ajar lagi lah. Tak ajar form 5 dulu. Kalau waktu form 4 kita belajar susunan sel tumbuhan sangat terbaik sebab apa? Bentuk sel tu. Okay, bentuk sel tu menyebabkan tiada pertindihan yang berlaku. Kalau sel tumbuhan kemungkinan boleh berlaku sebab apa? Tiadanya dinding sel. Dia hanya membran sel saja. Okey. Majoriti tumbuhan lamina daun tersusun yang kita baca tadi. Tengok ni. Struktur dia kita tahu. Apakah fungsi dia? Kutikel. Kita tengok kutikel ni lapisan luar dia kan. Kutikel lapisan berlilin. Kalau ia menyebabkan lilin, ia mesti waterproof. Okey, lilin waterproof ni waterproof kalis air. Okey. Dan lutsina. Lutsina melapisi bahagian epidermis atas dan epidermis bawah daun. Maksud kita ingat kutikel ni berada di atas daun dan di bawah daun. Okey, maksudnya dia macam perlindungan. Kutikel ni melindungi bahagian dalam dia ni. Okey, ia menghalang kehilangan air berlebihan. Transpirasi. Okey, transpirasi ni berlaku, kita ingat beza tau. Gutasi proses waktu pagi-pagi embun tu. Kalau transpirasi penyejatan air, takut air yang tumbuhan lepas buang tu melebih. Okey, kita ingat gutasi. Okey, beza tau. Gutasi proses yang air keluar kat embun tu. Okey.
Transpirasi adalah proses penyejatan air. Proses kehilangan, kita nak buang air tu. Okey, kutikel yang luxina membenarkan cahaya menembusinya. Kalaulah kutikel ni gelap, mana ada cahaya mampu sampai ke kloroplas kan? Okey, kita faham tu. Epidermis atas ni ada ni memang di air tu lah. Okey, epidermis atas kita tengok memanglah di atas permukaan daun. Dan di dalam ni tiada kloroplas. Dan ia bersifat luxina, cahaya dapat menembusinya. Maksudnya masih sama, okey, dia masih luxina. Okey, dan kita ingat kalau epidermis bawah ada stoma. Ada sepasang sel pengawal. Stoma ia mesti melibatkan sel pengawal. Okey, sekapel sel pengawal. Okey, mesofil palisad dan mesofil berspine. Ada dua mesofil berspine lah. Kita kena ingat palisad atas, spine bawah. Okey, palisad atas. Okey, palisad ni tersusun tegak. Dan padat untuk dapat cahaya. Maksudnya palisad ni mesti melibatkan fotosintesis. Okey, tapak fotosintesis yang ada banyak kloroplas. Okey, mesofil berspine sekata dapat tambah luas permukaan, dapat bagi pertukaran gas. Okey, for gas exchange. Okey, tersusun longgar. Mesofil berspine ni kita tengok balik gambar ni. Tengok tu ada ruang-ruang sikit tu. Kalau mesofil palisad dia tersusun dengan cantik. Dia tersusun dengan cantik sekali. Tersusun memandang dengan cantik. Mana kalau mesofil berspine, kita tengoklah spine pun ada lubang-lubang kan. Tak cantik spine tu. Jadi kita ingat tu lah, spine susunan yang tak cantik. Jadi susunan tak cantik tu mestilah disembunyikan oleh sesuatu. Disembunyikan oleh siapa? Disembunyikan oleh palisad. Okey, kita belajar dah. Spine dia susun longgar dan ada banyak ruang. Macam saya sebutkan tadi. Dan ia mengiaskan, memudahkanlah, mengiaskan easy, betul. Okey, memudahkan peresapan karbon dioksida. Karbon dioksida diserap di sini. Lamina palisad banyak kloroplas. Kita ingat fotosintesis diserap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen kan. Kita macam itulah. Okey. Kloroplas kurang di mesofil palisad. Seperti kita cakap. Kurang dari maksudnya dia salah tulis ni. Palisad mesti banyak daripada berspine. Okey, jadi sepatutnya mesofil kloroplas di mesofil berspine kurang daripada mesofil palisad. Dia tak boleh lengkap, terlalu mudah sangat. Okey. Kita tengok berkas vaskular. Ini kita tahu dah. Xylem mesti dah angkut air dan garam mineral. Kalau phloem dia angkut bahan organik ataupun mesti dia angkut bahan dari hasil fotosintesis. Kita kena ingat itulah. Okey. Kita tahu xylem ni dia berlightning dan tebal. Kita kena ingatlah memang xylem ni dia serap air dan garam mineral dan beri sokongan ataupun kekuatan mekanikal. Kalau phloem dia angkut bahan organik ataupun hasil fotosintesis. Okey. Tengok kepada 2.2 organ utama pertukaran gas. Okey, tumbuhan mensintesis makanan sendiri. Okey, tumbuhan mensintesis makanan sendiri. Okey, tumbuhan mampu menghasilkan makanan sendiri. Contohnya fotosintesis adalah proses penghasilan makanan bagi tumbuhan. Jadi fotosintesis yang efisien tumbuhan dapat menukarkan gas dan menyerap cahaya matahari. Liang stoma terdapat berlaku pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida di antara tumbuhan dan persekitaran. Oleh stoma kita kena ingat mesti ada sel pengawal. Stoma adalah liang stoma yang terdapat di permukaan epidermis bawah daun. Seperti yang kita tunjukkan tadi, stoma dia ada dekat bawah daun. Okay? Setiap liang stoma diapit oleh sepasang sel pengawal. Ya, ini kita sebutkan. Setiap stoma mesti ada dua sel pengawal, kanan dan kiri. Berfungsi untuk buka dan tutup. Buka tutup agar bentuk ataupun kemasukan karbon dioksida ke dalam daun terkawal. Ataupun penyerapan air mesti
cukup-cukup je dengan pokok tu. Kalau lebih, pokok akan mati. Okey. Sel pengawal ada kloroplas untuk fotosintesis. Tu stoma kita tengok. Kita pernah ada dah dulu. Okey, kita tengok yang sebelah pula. Mekanisme pembukaan dan penutupan stoma. Ia bergantung pada sel pengawal sama ada segah atau flasid. Segah dalam keadaan yang baik ataupun flasid dalam keadaan masih baik, silap. Keadaan sel pengawal dipengaruhi, kita ingat. Sel pengawal ni mesti dipengaruhi oleh kalium. Kepekatan sukrosa mesti. Pembukaan dan penutupan stoma mesti dipengaruhi oleh kalium dan sukrosa. Kalau kalium ni pengambilan ion kalium oleh sel pengawal dia serap ataupun dia ambil ion kalium, dan sel pengawal juga ambil kepekatan sukrosa, dia ambil sukrosa juga. Okey, kita tengok pengambilan ion kalium. Okey, pertama dia kata pengumpulan atau penyikiran ion kalium di dalam sel pengawal akan mengubah keupayaan larutan. Kalau sel pengawal dia serap ion kalium, dia akan kumpul tu ada sebab dia. Jadi dia menyebabkan peningkatan atau penurunan keupayaan air di dalam sel pengawal. Kita ingat kalau stoma ataupun sel pengawal ia mesti melibatkan air. Okey, dia melibatkan penyerapan air. Okey, air akan meresap keluar dalam sel pengawal secara osmosis. Ingat osmosis adalah proses pemindahan dari kekuatan tinggi ke pemindahan rendah kan. Osmosis kita ingat air. Okey, waktu form 4 belajar dah. Keadaan ini menentukan sama ada sel pengawal menjadi segah ataupun flasid. Kalau tak ingat segah atau flasid, boleh buka buku teks kekatan 4 balik. Okay? Kepekatan sukrosa di dalam. Kita tengok pula kepekatan sukrosa. Kelas sukrosa sana. Sukrosa ni atau waktu kehadiran cahaya. Okay, fotosintesis mesti dijalankan waktu cahaya matahari adalah. Kan cahaya matahari merupakan salah satu bahan ataupun bagaimana cara fotosintesis membantu berlaku. Fotosintesis berlaku dan gula yang larut dihasilkan. Okey. Okey, malam atau waktu tadi matahari, gula yang ada dalam sel pengawal ditukarkan kepada kanji. Kita ingat sukrosa. Kalau waktu pagi ataupun waktu adanya cahaya matahari, fotosintesis akan berlaku dan gula yang larut dihasilkan. Gula yang larut ni, okey, sukrosa. Kalau kita nak tahu gula, kita ingat sa belakang tu. Okey, sukrosa. Kalau kita nak tahu lah, apa benda, kita nak tahu dia ada gula ke tak dalam satu bahan tu, kita ingat ada sa belakang. SA, sa. Laktosa, tu gula. Sukrosa. Banyak lagi lah. Okay. Kita tengok kepada waktu dia buka dan tutup ni. Okey, pengambilan ion kalium oleh sel pengawal. Okey, ion kalium bergerak ke dalam sel pengawal. Dia bergerak, dia move ni bergerak. Okey, keupayaan larutan di dalam sel meningkat. Maksudnya bila ion kalium masuk ke dalam, bila ion kalium masuk ke dalam, keupayaan dia meningkat dan keupayaan air menurun. Jadi molekul air dari sel epidermis meresap masuk secara osmosis ke dalam sel pengawal. Sel pengawal menjadi segah dan melengkung keluar. Okey. Maksudnya stoma terbuka atas dua faktor. Yang pertama seperti cakap tadi disebabkan oleh kalium dan sukrosa. Jadi terlibat pada dua ni lah. Contoh kalau ada sukrosa dekat situ, mungkin kemungkinan stoma akan terbuka. Dia ada sama je kalau sukrosa ni ada cahaya, fotosintesis boleh berlaku. Okey, ada cahaya, fotosintesis boleh berlaku. Kepekatan sukrosa di dalam sel menjadi tinggi. Keupayaan air di dalam sel pengawal menurun. Okey, dia songsang daripada ni. Molekul air dari sel epidermis meresap masuk ke dalam sel pengawal secara osmosis. Air kan, molekul air dia meresap masuk secara osmosis lah. Jadi sel pengawal menjadi segah dan melengkung keluar. Dan stoma akhirnya terbuka. Okey. Ada nak masuk. Okey. Kita tengok pengambilan ion kalium oleh sel pengawal. Waktu ni penutupan stoma. Okey, tadi pembukaan stoma. Jadi dia akan tutup bila ion kalium ni dia keluar daripada sel pengawal. Move out, dia keluar.
Maksudnya keupayaan larutan dalam ni dah menurun. Okey. Keupayaan dia dah menurun. Keupayaan air pun dah meningkat. Bila air dah meningkat, itu tandanya sel tu dah penuh dengan air. Sel tu dah cukup dah dengan air. Jadi molekul air meresap keluar dari sel pengawal ke sel epidermis secara osmosis. Maksudnya bila air tu dah cukup, air tu akan keluar balik. Jadi sel menjadi flasid. Flasid ni dalam keadaan yang normal. Maksudnya kita kepekatan sukrosa ada cahaya matahari. Fotosintesis tak akan berlaku. Kita sebut dekat tadi. Kepekatan sukrosa di dalam sel menjadi rendah. Keupayaan air menjadi meningkat. Dan molekul air seperti osmosis. Bukan songsang dia, saya tidak. Bukan songsang. Dia sama, proses sama. Tapi nama-nama dia lah kena ingat. Larutan air. Okey, sel pengawal menjadi flasid. Gunakan perkataan flasid. Dan stomak tertutup. Hari ni kelas agak awal ya. Sebab saya dah sikit. Okey, saya habiskan sampai sini saja. Bukan sampai sini. Ada lagi lah. Kita akan next class kita start bawah ni. Okey, kita habiskan yang ni dulu. Okey, kesan. Kesan kekurangan. Apakah kesan bila air waktu tumbuhan ada kekurangan air? Okey. Yang pertama, bukan air dari tumbuhan hilang dalam bentuk wap air. Maksudnya kalau wap air ni mesti melibatkan penyejatan. Okey, when bukaan stoma menjadi besar, kadar kehilangan air ada tinggi. Maksudnya bila besar tu kan, air kadang-kadang boleh terkeluar dengan sendiri. Air masuk tapi kadang-kadang ia boleh terkeluar. Okey, pembukaan dan penutupan stoma bergantung kepada tekanan segah. Tekanan segah sel pengawal. Kalau sel pengawal tu segah, maksudnya akan terbuka lah. Kalau sel pengawal tu dah tak kuat dah, dia akan tertutup. Okey, sel pengawal ni kita ingat dia ada banyak mitokondria. Dia ada banyak, memerlukan banyak tenaga untuk buka dan tutup dia. Okey, mitokondria kita tak belajar lagi lah form 4. Mitokondria kita ingat tenaga, ia memerlukan tenaga untuk melakukan sesuatu. Kita tengok tumbuhan segar. Tumbuhan segar, apabila tumbuhan segar mendapat air yang cukup, sel pengawal menjadi segar. Bila dah segar, sel pengawal ada di dinding sel yang tebal dan kurang elastik berbanding di luar. Okey, bila tumbuhan dapat air, bila tumbuhan tu first tu, tumbuhan dia dah kering, dia nak ayak. Bila ayak diberikan, sel pengawal akan terbuka. Dan bila sel ni dah penuh dengan air ataupun dah cukup dengan air, dia akan tertutup lah. Dia masih akan terbuka. Okey, yang tertutup tu bila sel tu dah penuh. Okey, kita kena gunakan istilah melengkung keluar. Jangan guna istilah sel macam jangan kita guna istilah sel pengawal membesar ataupun membuka dan stoma terbuka. Kalau guna istilah membuka ataupun terbuka, salah. Gunakan istilah melengkung keluar. Melengkung keluar, kita ingat sel pengawal ni di sini. Sel pengawal yang warna hijau ni. Tu yang saya tanda warna biru ni. Itu adalah sel pengawal. Okey, itu adalah sel pengawal. Okey. Okey, kita tengok kepada tumbuhan layu pula. Tumbuhan layu kekurangan air. Yang ni kita tak bagi ayak. Kita lupa siram pokok. Bila kekurangan air, sel pengawal menjadi flasid. Sel pengawal ni menjadi tak segar dah. Okey, kita tengok dinding sel luar menjadi sel luar yang nipis dan lebih elastik menyebabkan sel pengawal hilang kesegahan dan akhirnya stoma tertutup. Maksudnya first ni stoma memang tertutup. Tetapi bila apabila kehadiran air, bila air tiba-tiba datang ataupun datang, stoma tu akan mengesan dan dia akan buka. Dan bila tak ada air, stoma akan sentiasa tertutup. Sebab itulah tiada air boleh dapat masuk ke dalam tu. Okey? Okey, sampai itu saja. 40 minit je saya ajar, saya tak boleh lama-lama. Okey. Minggu kelas depan kita akan belajar tentang organ utama transpirasi. Okey, kalau kelas minggu depan insya-Allah saya akan buat quiz. Okey. Tak pasti hari bila, insya-Allah. Okay, itu saja untuk hari ini. Terima kasih sebab join. Kalau ada soalan boleh chat saya terus. Okey. Kat WhatsApp ataupun Telegram.
Kan? Okay, nombor telefon saya. Um, Kalau pertanyaan boleh tanya terus kat WhatsApp. Kalau ada apa pertanyaan tentang soalan yang tak faham, just screenshot, just angkat soalan tu dan hantar. Okay, itu saja untuk hari ini. Terima kasih sebab join. Terima kasih. Okay, sama-sama. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.